Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak risau lagi pasal hutang. Hai, saya Azam Fadli bin Abu Bakar. Perkara saya adalah membantu suami yang seandainya mereka meninggal, isteri dapat teruskan kehidupan dengan keuangan yang baik. Okey, malam ni saya nak share tuan-tuan macam mana tuan-tuan nak free peace of mind, orang panggil peace of mind. Bagaimana tuan-tuan tak risau lagi. Tuan-tuan ada hutang ni. Siapa yang tak ada hutang? Cuba tuan-tuan beritahu saya, siapa yang tak ada hutang? Siapa yang dah bekerja tu confirm dia akan buat hutang. Betul tak? Mesti dia akan buat hutang punya. Dia nak beli kereta, dia nak beli rumah, dia nak beli handphone, sampai handphone pun sekarang ada hutang. Betul tak? Nak beli handphone mahal-mahal belagak kan. Kita sebab nak ada hutang. Sebab apa kita? Mesti sebab kita nak happy. Kan? Sebab apa kita berhutang? Sebab kita nak happy. Kita nak rasa ada benda, kita nak orang panggil apa? Reward diri. Kadang-kadang kita berhutang untuk something-something yang tak ada salah. Tidak salah. Apa yang menjadi masalah tuan-tuan sebenarnya, kita tak tahu macam mana. Tuan-tuan bayangkan, katakan tadi saya ada satu caption. Adakah kita risau kalau kita meninggal, hutang kita tu siapa nak bayar? Siapa nak bayar hutang kita kalau kita tak ada? Itu point dia yang saya nak perhangatkan malam ni sebenarnya. Apa yang macam mana kita nak buat supaya kita ni tak risau bila kita meninggal ataupun mati mengejut, somebody akan bayar hutang kita. Tuan-tuan seronok tak kadang macam tu? Tuan-tuan seronok tak kalau kata-kata kita tak ada nanti, isteri saya akan bayar hutang kita, anak-anak saya akan bayar hutang kita. Masa tu kita dah ada di dalam 6 kaki di bawah sana. Okey, macam mana saya nak explain very simple kepada tuan-tuan. Kenapa very simple saya akan explain, dan bagaimana kita nak buat. Saya akan explain A to Z malam ni supaya tuan-tuan tak risau lagi macam mana tuan-tuan nak buat dan kenapa tuan-tuan nak buat. Okey. Sebab bagi saya adalah, sebab kita dah banyak hutang, kita memang akan ada hutang. Dan bila kita meninggal sekarang atau lagi 5 minit lagi kita meninggal jatuh tangga contoh, siapa yang akan settlekan hutang kita? Itu point dia. Sebab kita tak, adakah kita yakin yang kita akan hidup lebih lama, ataupun kita yakin kita masih sihat selama-lamanya? Berapa yang kita tinggalkan? Berapa yang kita tinggalkan untuk anak-anak? Berapa yang kita tinggalkan untuk isteri? Berapa kita simpan untuk persaraan kalau kita sempat untuk bersara? Okey. Kenapa kita nak buat? Soalan pertama adalah kenapa kita nak buat? Sebab kita ada hutang lah. Hutang. Okey. Hutang ni, contoh dia macam kita hutang kereta, rumah, kan? Ini semualah. Mungkin ada orang bisnes, macam Tuan Amir Sufi, dia ada bisnes, mungkin dia ada hutang loan ke, personal loan, dia buat bisnes something, bisnes, kan? Kita ada bisnes, kita ada rumah, kita ada kereta, kita ada bisnes. Hutang-hutang ni kalau kita tak ada, siapa nak bayar kan tuan-tuan? Ada somebody nak bayar kan? Kalau kita tak simpan something, ataupun kita tak mewariskan satu dana untuk keluarga kita, ataupun waris kita, ataupun adik-adik kita, ataupun siapa-siapa sajalah yang berdekatan dengan kita, dia orang nak bayar hutang kita tak? Mesti tidak. Tapi kalau kita dah contoh, kita dah declare dah something, okey, saya buat something untuk adik. Saya buat something untuk adik, saya simpan, buat simpanan untuk adik. Kalau apa-apa jadi dekat abang, adik tolong bayar hutang abang boleh? Sebab hutang abang ada banyak dekat dalam bank sana. Persoalan dia, kita boleh tak buat? Kita ada tak kita dana yang macam tu untuk kita simpan untuk orang bayar hutang kita? Kalau tidak tuan-tuan, wajib kan hutang, nak bayar hutang ni kan? Kadang-kadang ada orang ambil mudah dengan hutang tuan-tuan. Nanti sebab takut kita, roh kita terangkat, tersekat-sekat roh kita sebab hutang kita tak settle. Betul tak tuan-tuan? Okey, kita ada hutang. Okey, macam mana kita nak bayar hutang kalau kita tak ada duit? Betul tak? Tapi mungkin kita ada satu sedikit simpanan yang kita simpan setiap bulan. Kalau kita simpan dengan cara tak betul, dia akan involve on the faraid, dia akan involve on the pembahagian,
dia akan involve on the banyak pembahagian yang di sana yang menyebabkan simpanan kita tu tak cukup untuk kita bayar hutang kita. Contoh, saya bagi contoh. Saya harap tuan-tuan clear dengan saya explain malam ni. Okey. Saya bagi contoh kalau kita simpan sendiri. Kita simpan sendiri ya. Simpan sendiri. Okey, kita simpan sendiri. Contoh kita simpan sendiri RM200. Kita simpan sendiri ni. Kita rasa okey, saya nak simpan sendirilah. Saya tak mau lah masuk-masuk ni plan-plan ni macam ni, saya tak minat lah benda-benda ni semua. Okey, tak apa. Kita simpan RM200. Nur Azhar dan Amir Sufi boleh nampak kita simpan sendiri RM200. Tahun pertama dia akan, bila kita simpan RM200, dia akan jadi berapa? RM200 dalam masa tahun pertama dia akan jadi 2400 kan? Setuju? 2400 tahun pertama. Tahun kedua dia akan jadi 4800 kan? 4800. Ini tahun pertama 2400, tahun kedua 4800. Clear kan? Nampak ni? Kan? Tahun kedua. Tahun ketiga 7200. Betul? Setuju tak? 7200. Okey ni simpan sendiri ni, simpan sendiri. Katakanlah simpan sendiri, simpan dekat rumah lah contoh. Tabung tu ada kat rumah. Kita tak simpan kat tempat lain. Tabung tu ada kat rumah. Kita simpan sendiri je kat rumah. Kan? Banyak ni lah kita dapat. Last kali adalah amount 7200. Katakanlah tuan-tuan meninggal kat sini. Mati kat sini. Kalau tuan-tuan mati dekat sini, mati dekat tahun keempat mati, berapa tuan-tuan yang akan dapat? Berapa tuan-tuan akan dapat? 7200 lah. Tuan-tuan simpan banyak tu, dapatlah banyak tu. Kan? Katakanlah simpan dekat bank, mungkin akan dapat bunga sikit lah. Contoh RM500 lah plus 500. Baru dapat 700. Clear kat sini? Saya harap tuan-tuan clear kat sini ya. Okey, 7700. Kalau contoh saya simpan 7700, simpan dekat rumah, tabung kat rumah tu, itulah saya simpan. Disiplin saya simpan RM200 tu. Saya simpan RM200. Simpan sampai 4 tahun. 4 tahun saya mati. So dalam tabung tu hak siapa? Duit dalam tabung tu hak siapa? Bukan hak isteri saya 100%, okey. Bukan hak isteri saya 100%. Okey. Ikut hukum faraid, isteri saya hanya dapat 1/8 daripada 7,700 ni. 7,700 darab 1/8. Maksudnya bahagi 8. Berapa saya dapat? Tuan-tuan bahagi sendirilah. Kalau kata roughly tak sampai 1,000, waf saya boleh dapat daripada duit yang saya simpan sendiri. Tak sampai 1,000 waf saya boleh dapat. 1/8 saja mengikut hukum faraid. Ini baru 7,700. Okey, saya nak tunjukkan satu solution di antara advice saya untuk financial. Kalau tuan-tuan nak simpan secara mudah, untuk tuan-tuan fikirkan macam ni. Okey, saya ada hutang contoh 300,000. Saya ada hutang 300,000. Kalau saya meninggal sekarang, siapa nak bayar 300,000 tu? Okey, ini tak cerita lagi rumah MRTA ke something. Katakanlah harta tu, hutang tu memang saya buat personal loan. Contoh, saya buat personal loan. Mau tak mau saya kena bayar personal loan tu. Tak ada insurans yang cover pun kat situ. Okey, macam mana saya nak buat saya nak settlekan hutang tu kalau saya tak tinggalkan something? Ini kalau saya simpan sendiri 200 sebulan, saya pun ada gaji saya. Macam mana saya nak bayar hutang-hutang tu dalam keadaan yang cepat? Tak boleh kan? Tak boleh nak bayar hutang tu dengan keadaan cepat. Dan kalau saya tak do something ataupun cara yang terbaik untuk saya settlekan ataupun dana yang banyak, saya tak ada dana yang banyak. That's why saya buat personal loan. Okey, contoh. Macam mana saya nak settlekan kalau saya dah meninggal? Tak boleh. Tak boleh nak cover balik. So, saya dah mewarisi hutang-hutang saya tu kepada wife saya. Dialah yang kena bayar hutang-hutang tu. Okey, macam mana saya nak overcome
ataupun overcome this issue, this cara ni macam mana saya nak overcome supaya dengan saya simpan cara yang sama RM200 sebulan, tetapi saya dapat spare kepada wife saya satu amount yang sangat besar. Okey. Salah satu cara yang saya implement kepada klien-klien saya adalah dengan buat hibah. Kita buat hibah. Okey, ini saya cerita simpan sendiri kan. Sekarang ni saya cerita macam mana tuan-tuan nak simpan dalam hibah. Ini saya selalu suggestkan simpan dalam hibah. Sebab apa? Nanti saya cerita. Okey, hibah. Okey. Saya cerita dulu. Tahun pertama sama juga. Tahun pertama saya simpan RM200. Okey RM200 Saya buat merah lah tuan-tuan bagi nampak sikit. Okey, tahun pertama saya simpan sama juga RM200. 2400. Ini tahun pertama. Kan? Tahun kedua sama juga saya simpan RM200 sebulan selama 2 tahun. 2 tahun akan jadi 4800. Samalah juga. Kan? Katakan dalam plan hibah ni, saya boleh dengan saya bayar 200 ni, saya boleh buat hibah bernilai RM300,000 contoh. Hibah RM300,000 hibah. Saya buat RM300,000 hibah sebab personal loan saya ada RM300,000. Saya nak bayar balik dekat bank. Contoh, ni tak cerita bunga ke apa semua. Ni saya cerita directly supaya tuan-tuan clear. Okey, saya buat personal loan. Saya ada hutang RM300,000 lah. Senang. So, saya risau kalau saya meninggal esok, siapa nak bayar RM300,000 tu? Okey. So, dengan plan ni tuan-tuan, saya syorkan kepada tuan-tuan adalah plan hibah. Plan hibah ni saya buat juga RM300,000 dengan saya bayar bulanan RM200 sebulan. Sama macam saya simpan sendiri tadi. Nampak tak, simpan sendiri RM200. Tapi dalam hibah saya simpan RM200 juga. Tetapi saya boleh buat satu tabung bernilai RM300,000. Tabung tu bernilai RM300,000. Tahun ketiga. Tahun ketiga saya simpan total 7200. Sama juga. Sampai tahun keempat saya meninggal. Contoh saya meninggal. Saya mati dekat sini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dapat mati hari Jumaat, alhamdulillah. Betul tak? Okey. So, tahun keempat saya mati. Berapa saya tinggalkan? Dengan saya masuk dalam plan yang berkonsepkan hibah ni, saya dah spare RM300,000 untuk wife saya atas nama dia. So bila saya meninggal, wife saya dapat RM300,000. Dengan saya spend RM7,200 selama 4 tahun, roughly, bila saya mati tahun keempat, wife saya dapat RM300,000. Berbaloi tak? Ini saya cakap, bagaimana saya nak plan supaya saya simpan sikit tetapi waris saya dapat banyak. Rather than daripada saya simpan sendiri di rumah ataupun di dalam tabung-tabung mana-mana, saya meninggal hanya dapat saya tinggal RM7,700 dan kena faraid lagi kat sini. Kena faraid, wife saya dapat 1/8 daripada RM7,700. Berapa dia dapat? Tak sampai RM1,000. Tapi kalau saya simpan dalam plan yang berkonsepkan hibah ni, dengan saya buat RM300,000, saya meninggal, wife saya dapat cash RM300,000, cash di tangan. Boleh tak dia bayar hutang saya? Simple as that, tuan-tuan. So, kalau tuan-tuan nak tahu lebih lanjut, tuan-tuan boleh klik link yang saya letak dekat caption tu supaya boleh PM saja. Kalau tuan-tuan masih lagi tak clear dengan saya explain ni, tuan-tuan PM saya. Saya akan cerita lebih detail lagi, tuan-tuan. Nak bagi faham apa lagi analogi yang saya boleh buat, saya akan cerita kat tuan-tuan. Kenapa saya nak cerita tentang ni, tuan-tuan? Saya nak cerita mungkin live saya dululah. Saya banyak kad kredit dulu. Banyak kad kredit, 3-4 kad kredit. Sampai satu masa saya nak isi, saya tak ada cash yang banyak, tapi kad kredit banyak. Kan? Sebab apa? Sebab duk bayar minimum payment. Tak habis-habis kad kredit. Tak habis-habis kad kredit.
Sampai saya dah overload, saya tak boleh nak buat apa dah. Saya tak tahu solution macam mana saya nak buat. Saya dah buat personal loan top up, kad kredit tak habis-habis. So macam mana saya buat? Kita kena straighten, apa ya? Kena cut off all the. Saya buat satu dana, lepas tu itu cerita hutang saya lah. Ni bukan cerita saya buat ni. Cerita hutang saya. Saya fikirkan macam mana saya nak bayar hutang ni. Kan? Kalau saya meninggal, saya try pergi KWSP. KWSP pun sama. Dia kata kalau kata saya ada KWSP masa tu lebih kurang dalam 200,000 KWSP masa saya kerja, saya masih bekerja. Saya tanya dia macam mana nak buat penama, dia saya bagi tahu penama. Tapi bila saya cek balik KWSP pun sama, tidak dapat 100% kepada penama. Penama hanya menguruskan saja, pemegang amanah saja. Tak dapat dekat web saya 100% KWSP. Dekat situ saya realize that saya kena cari satu solution supaya dengan saya simpan sedikit tetapi saya boleh bagi dekat web saya banyak. Inilah solution dia. Kalau tuan-tuan nak tahu lebih lanjut, tuan-tuan boleh klik link untuk PM saya direct WhatsApp saya. Saya akan explain lebih detail pada tuan-tuan, supaya tuan-tuan lebih clear nak buat plan ni tidak rugi. Tidak rugi tuan-tuan. Bila saya review balik dekat klien-klien saya, dia orang cakap, kenapa Cik Azan tak bagi tahu awal? Dia cakap, kalau saya tahu benda ni ada, saya dah simpan lama dah. Sebab apa? Bila dah tua, bila dah berumur, plan ni makin mahal untuk kita buat. Dan maksudnya, kalau umur mahal, kita tak boleh spend yang banyak. Mungkin orang yang muda boleh buat 300-400 ribu dengan bayar 100 bulan. Tetapi bila kita dah berumur, kita tak boleh buat banyak. Mungkin kita boleh buat 250 ribu, tetapi kita banyak pun tinggi. So masa muda ni lah kita kena plan benda ni supaya apa? Supaya life kita ada backup. So tuan-tuan nak buat backup untuk keluarga tuan-tuan, untuk isteri tuan-tuan, anak-anak tuan-tuan, tuan-tuan boleh klik link tu untuk PM saya. Dan saya akan explain lebih detail. Semoga tuan-tuan dapat manfaat dan semoga Allah SWT bagi rahmat pada kita semua. Sekian untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.